Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton siri kuliah Laman Ilmu Masjid Negeri Perak, ya. Alhamdulillah sekarang ni kita bermula kepada kita dah mula sebenarnya beberapa siri kuliah online secara laman sosial kita di Masjid Negeri. Dah beberapa minggu kita mula sejak daripada bermulanya Masjid Negeri termasuk dalam zon merah dalam tempoh PKPB ni. Jadi kita sudah mengubah kaedah cara belajar kerana kita ahli qaryah tidak dapat datang ke masjid untuk solat berjemaah. Ia hanya dibenarkan hanya 6 orang sahaja, terdiri daripada pegawai masjid. Pegawai masjid 6 orang sahaja, imam, bilal dan siap. Jadi bagi kita ahli qaryah yang jemaah yang regular, yang biasa solat di Masjid Negeri, biasa kita ada kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, dan berbagai-bagai lagi lah kuliah lain, seminar dan sebagainya. Jadi bagi meneruskan agenda menuntut ilmu, kewajipan kita menuntut ilmu bagi memudahkan para jemaah ahli qaryah dan juga para penonton, kita sama-sama berkongsi siri-siri kuliah pengajian ataupun majlis ilmu yang dianjurkan oleh Masjid Negeri Perak, Masjid Sultan Idris Shah kedua. Jadi sama-sama lagi, jadi kita mengubah kepada kuliah secara online ataupun rakaman dan kita siarkan secara online dalam YouTube, FB Masjid Negeri, dan tak silap saya juga ada melalui Telegram, Telegram rasmi Masjid Negeri. Jadi semoga usaha-usaha ini Allah ganjarkan kepada kita dengan ganjaran yang setimpalnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kita, kepada usaha-usaha semua tenaga kaki tangan di Masjid Negeri, pegawai kaki tangan di Masjid Negeri, supaya Allah memberi ganjaran yang terbaik dan para pahala kepada kita semua, dan seterusnya kepada penonton-penonton dapat menuntut ilmu yang merupakan suatu kewajipan kepada kita. Jadi marilah kita mengambil kesempatan ini untuk kita bersama-sama mengambil manfaat daripada majlis yang dianjurkan. Kita tahu sebelum ini kita dah sebut bagaimana kita kaedah kita menuntut ilmu, susah payah menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang cari menuntut ilmu, mana-mana jalan menuntut ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudahkan jalan-jalan ke syurga. InsyaAllah kita berada di taman-taman syurga majlis ilmu, kita mendapat tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah, kali ini kita bertemu lagi dalam kuliah maghrib. Kuliah maghrib saya biasa saya gili-gili saya selangi dengan subjek akidah.
Dan hari ini kita subjek tafsir, kita membaca tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain khusus khusus kepada juzuk amma ataupun juzuk 30, ya. Dalam Al-Quran ada 30 juzuk dan kita fokus kepada juzuk amma. Jadi saya memilih tafsir Jalalain ini, tafsir yang ringkas untuk kita baca, dan insya-Allah sama-sama kita bila kita membaca kitab tafsir ini, kita mengambil faedah daripada tafsir, dan seterusnya kita menghayati dan kita beramal, ataupun kita bagi kita tadabbur. Tadabbur ini kita menghayati, kita memerhatikan ayat-ayat Allah ini, dan seterusnya kita beramal. Tadabbur ini dikena berserta dengan amal. InsyaAllah, selepas kita belajar baca tafsir, lepas tu kita beramal, dengan berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Baik, dan sudah tentulah sebagai muqaddimahnya, ilmu tafsir ini sudah tentu apabila ilmu yang berkait dengan Al-Quran ini sudah tentu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, sangat mulia. Ilmu yang berkaitan dengan kalamullah, ilmu yang sangat mulia. Ilmu yang berkait, sebab apa mulia? Sebab dia berkaitan dengan ilmu Al-Quran ataupun ulumul Quran. Tafsir Al-Quran. Jadi dia berkait dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi sudah tentu apabila ilmu tafsir ini berkait dengan Al-Quran, sudah tentu ia mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Sudah tentu Al-Quran ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi, ilmu yang paling tinggi berkait dengan Quran, kalamullah. Bagaimana hadisnya Nabi SAW, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammad. Artinya, adapun selepas itu, maka sesungguhnya kata-kata yang paling benar ialah kitab Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Sesungguhnya hidayah yang terbaik ialah hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yang paling benar ialah kalamullah. Wa man asdaqu, Allah berfirman, wa man asdaqu minallahi qila. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah lagi yang lebih benar kata-katanya daripada Allah? Mana kata Allah, kalamullah. Sudah tentu kalamullah yang paling benar. Kalam manusia ni ada yang tidak tepat, ada kekurangan. Jadi kalamullah ini kalam yang benar, yang tepat, yang benar. Jadi tidak diragui lagi. Jadi Al-Quran itu hudan linnas. Dzalikal kitabu la raiba fihi Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada ragu-ragu lagi. Hudan lil muttaqin. Memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu kedudukannya ialah memberi petunjuk kepada manusia. Itu kedudukan Al-Quran sendiri. Jadi sudah tentulah lebih kita belajar ilmu Al-Quran ataupun tafsir ini, ilmu yang paling baik. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, sabda Rasulullah, sebaik-baik kamu ialah siapa yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarnya kepada manusia. Kita pula mengajar kepada orang lain. Sebaik-baik manusia, orang yang belajar Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Allahu Akbar. Masya-Allah. Hebat. Ilmu Al-Quran ini sangat hebat. Kedudukan yang tinggi dan sangat hebat. Sebab ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, mukjizat. Mukjizat. Itu mukjizat yang besar.
Baik. Jadi sebagai apa ni mukadimahnya, masih kita mukadimah lagi ni ya, masih mukadimah kita cerita tentang sebab ilmu ni berkait dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran ni banyak kelebihan dia. Ya, malah Al-Quran juga dapat memberi syafaat. Ada riwayat ya yang menyebut bahawa Quran dapat memberi syafaat kepada kita pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, sungguhnya fa innahu ya'ti, sungguhnya dia datang kepada kamu Al-Quran ini pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabi, dapat memberi pertolongan, syafaat kepada orang yang membacanya. Itu kelebihan kita berdamping dengan Al-Quran. Jadi marilah sama-sama kita lihat ilmu tafsir dan mempelajari tafsir Al-Quran. Dan kita ambil sikit mukadimah lah bila kita nak baca kitab tafsir Jalalain ini ya. Kita nak kenal dulu ya. Kita nak kenal pengarangnya ya, musannif pengarang kitab ini, iaitu kenapa dinamakan tafsir Jalalain, sebab apa ya. Jadi biar kita tengok biodata pengarang tafsir ni ya. Yang pertama, kitab tafsir Jalalain dikarang oleh dua orang imam. Ya, dua orang imam yang setiap seorang daripada mereka digelar Jalaluddin. Nama mereka Jalaluddin, iaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Sebenarnya tafsir Jalalain dua tu. Jalalain ni dua. Ya, dalam bahasa Arab Jalalain. Ya. Musannah ya. Dua. Yang dimaksudkan ialah Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Dua orang. Sebab tu sebut Jalalain. Ada dua orang, dua Jalal. Ya. Itu Jalaluddin, yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Imam, kedua-duanya imam. Pada mulanya kitab tafsir yang ulung ini dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dikarang dulu oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, bermula daripada surah Al-Kahfi sehingga surah An-Nas, termasuklah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dan beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah. Manakala lebih kurang separuh Al-Quran lagi, iaitu daripada surah Al-Baqarah sehingga surah Al-Isra, tidak sempat ditafsirkan oleh beliau. Selepas itu, kitab tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah ta'ala ini dilengkapkan oleh muridnya, iaitu muridnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, dengan manhaj yang sama ya, manhaj yang sama, sehingga kitab tafsir ini kemudiannya dikenali dengan nama tafsir Al-Jalalain, yang berarti tafsir dua Imam Jalaluddin, dua orang Imam Jalaluddin. Jadi kita tengok biodata dia, Imam Jalaluddin Al-Mahalli sikit lah, kita tengok sikit lah. Kita nak kenal pengarang dia, kita nak ambil berkat, kita kenal pengarang dia, kita belajar ilmu insya-Allah. Semoga Allah mengurniakan taufik dan hidayah, petunjuk kepada kita, dan juga memberi kepada pengarang kitab ni, memuliakan pengarang kitab ni, digolongkan kedua orang imam ini dalam orang-orang yang soleh, orang yang di tempat yang terpuji kepada dua orang imam ini. Gelaran dan nama penuh beliau ialah Imam Al-Faqih Al-Usuli, ya, An-Nahwi Al-Mufassir Jalaluddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli Syafi'i. Beliau dipanggil Al-Mahalli kerana dinisbahkan kepada Al-Mahallah Al-Kubra, satu kawasan di wilayah Al-Gharbiyah, Mesir.
Dia duduk di kawasan yang Mahallah Kubra. Itu panggil Mahalli, itu Imam Mahalli di wilayah di Mesir, ya. Di Gharbiyah, di sebelah barat, ya. Beliau dilahirkan di Kahirah pada awal bulan Syawal tahun 791 Hijrah. Ya, dah lama lah, dah berapa ratus tahun, ya. Imam ini 700 tahun lebih, ya. Bersamaan tahun 1389 Masihi. Di tempat kelahirannya yang disebutkan itu, beliau mempelajari Al-Quran, menghafal matan-matan ilmu dan mendalami pelbagai bidang ilmu. Memang sudah tentu nak menjadi seorang mufassir, ya, mufassir, seorang pentafsir bukan mudah. Mestilah menguasai ilmu-ilmu tafsir ni, mana menjelaskan, menghuraikan, ya. Jadi syarat bukan mudah, ya, nak mentafsir Al-Quran, nak menciptakan sebuah tafsir, nak buat satu tafsir. Kita ni cuba baca je, kita nakal, ya. Jadi syaratnya syarat yang ketat. Mestilah seorang yang memahami lughah bahasa Arab, yang menguasai ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu saraf, bayan dan sebagainya, ilmu asbabun nuzul, nasikh mansukh, ya. Jadi ini semua syarat-syarat sebagai seorang ahli tafsir ataupun mufassir. Ya, kalau ramai mufassirin, ya. Baik. Ini sikit sebanyak biodata imam yang pertama, iaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ya. Yang kedua ialah apa tadi? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Gelaran dan nama penuh beliau ialah Al-Imam Al-Hafiz. Kalau Al-Hafiz kat depan ni orang yang menghafaz hadis, ahli hadis lah. Jalaluddin Abu Al-Fadil Abdul Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad bin Abi Bakr As-Suyuti Al-Misri Al-Syafi'i, juga daripada Mesir, ya. Beliau dipanggil As-Suyuti kerana dinisbahkan kepada wilayah Asyut, juga satu nisbah tempat di Mesir. Asyut yang terletak di barat Sungai Nil. Beliau digelar Ibnu Al-Kutub, yang bererti anak buku. Dapat gelaran anak buku. Sebab apa dapat gelaran anak buku? Kerana ayahnya menyuruh ibunya membawa kepadanya sebuah buku ketika berada di tengah-tengah himpunan buku, ya. Ayahnya minta ibunya hantar buku, ambil buku, membawa buku kepada ayahnya. Ketika itu ibunya sedang mengandung kepada Imam As-Suyuti, ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ketika berada di tengah-tengah himpunan buku, tiba-tiba ibunya sakit hendak bersalin, lalu melahirkan beliau di tempat tersebut. Itu disebut Ibnu Kutub, ya, tempat kita. Beliau dilahirkan selepas maghrib pada malam Ahad awal bulan Rejab tahun 849 Hijrah bersamaan 1445 Masihi, ya. Dia anak murid pada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ketika beliau berusia 5 tahun 7 bulan, bapaknya meninggal dunia. Lalu beliau dijaga oleh beberapa orang ulama, termasuk Imam Kamaluddin Ibnu Al-Humam Al-Hanafi. Sebelum orang ulama dijaga oleh beberapa orang ulama, termasuk Imam Kamaluddin, ya. Sebelum sampai umur 8 tahun, Imam As-Suyuti telah dikhatam hafazan Al-Quran. Dan kemudian beliau menghafaz banyak matan dalam berbagai bidang ilmu seperti Umdah Al-Ahkam, dan berbagai lagi lah. Dan sebagainya. Beliau juga memperdengarkan hafalan kitab-kitab itu kepada para ulama zaman tersebut. Lalu mereka memberi ijazah kepada beliau. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti terkenalnya dengan ahli hadis. Ini dua-dua orang, bukan setakat. Sebab tu syarat nak jadi mufassir ni bukan juga setakat ilmu tafsir, ilmu hadis. Ya, kena jadi ahli hadis, ya, untuk tafsir Al-Quran. Al-Quran dengan hadis, ya. Ada. Itu semua di antara ilmu-ilmu yang kena kuasai, ya, sebagai seorang mufassir. Baik. Jadi kita seterusnya kita masuklah kepada tafsir juzuk amma, ya.
dengan dalam surah yang pertama, surah An-Naba. Ya, dalam uh, apa ni, juzuk Amma ni, surah yang mula-mula sekali ialah An-Naba. Juzuk Amma ni ada 37 surah. Dia kira hampir-hampir 1/3 lah daripada Quran. Juzuk Amma ni kebanyakannya ialah surah Makiyah lah. Ayat-ayat apa ni yang diturunkan di Mekah. Tak silap saya 3 ayat saja, 3 surah saja yang termasuk dalam surah Madaniyah. Dalam juzuk Amma dalam 37 surah. Ya, 30. Jadi juzuk surah An-Naba ni surah yang ke-78. Surah yang ke-78. Ya, dalam Al-Quran daripada 114 surah dalam Al-Quran. Jadi surah ini, kita tengok sikit pengenalan ya. Surah yang mulia ini ialah sebuah surah Makiyah dan terdiri daripada 41 ayat. Terdiri daripada 41 ayat. Ini kitab kita, kitab tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Ya, sebuah kitab, sebuah surah Makiyah, iaitu surah yang diturunkan di Makkah dan terdiri daripada 41 ayat. Surah An-Naba. An-Naba ni maknanya berita besar, ya, berita penting. Berita penting An-Naba. Ya, berita. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Maksudnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha mengasihani, yang maha merahmati. Mulakan dengan nama Allah yang maha mengasihani lagi maha merahmati. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya sesama mereka. Ya. Mulakan dengan tentang persoalan. Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan soalan tentang apakah mereka saling bertanya sesama mereka. Ya. Mereka ni tanya apa? Tanya-tanyalah pasal apa ni? Bertanya sesama mereka. Makna di sini artinya tentang kaum Quraisy. Apakah sebahagian kaum Quraisy bertanya kepada sebahagian yang mereka sama-sama mereka bertanya-tanya, kaum Quraisy ni. Ya. Jadi ada persoalan di situ. Allah mulakan dengan amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar. Tentang berita yang besar. Ayat yang kedua. Ya. Ayat ini menjelaskan perkara yang ditanya oleh mereka itu. Soalan yang dikemukakan dalam ayat pertama di atas adalah bertujuan untuk menunjukkan betapa besar dan hebatnya perkara tersebut. Yang bertanya tu hebat. Bukan tanya biasa-biasa je. Ya. Sesama mereka yang dipenduk bincang tu benda besar. Benda yang hebat. Maksud berita besar tersebut ialah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merangkumi persoalan kebangkitan selepas mati dan lain-lain. Diurai di sini dalam tafsir Jalalain yang depa duk bahas ni, bila Nabi Muhammad duk berdakwah menyampaikan kepada kafir Quraisy di Makkah. Ingat ni ayat Makki ya.
ayat Makkah, mereka bertanya-tanya sama mereka orang Quraisy ni. Apa yang Nabi Muhammad teranglah Al-Quran ni tentang berita besar ni, yang dikatakan berita besar, berita penting, ya, kaitan dengan persoalan kebangkitan selepas mati. Ya, mereka bincang pasal apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang hari kebangkitan. Hari kebangkitan selepas mati. Hari kiamat lah. Dia kita kan ada berperingkat-peringkat. Yang mula lepas tiupan sangkakala yang pertama semua mati. Ya, lepas tu tiupan sangkakala proses kiamat tu kan. Lepas tu tiupan sangkakala yang kedua, dibangkitkan, dihidupkan. Selepas tu barulah dibangkitkan manusia pun. Lepas tu baru ada proses di mahsyar. Ya. Di mahsyar ada mizan, timbangannya dan sebagainya lah. Proses hari kiamat ini, ya. Sehinggalah kepada ditempatkan di syurga ataupun di neraka. Proses yang berlaku, ya. Jadi mereka ni persoalkan tentang duk bincang pasal persoalan yang Nabi Muhammad bawa melalui Al-Quran ni, cerita pasal kiamat, pasal hari kebangkitan, ya, pasal hari kebangkitan, maknanya selepas mati lah, ya, selepas dah mati. Kita kalau yang pertama ni kita cerita lepas mati, ya, hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka bertelagah dan bercanggahan mengenainya. Mukhtalifun, mereka sendiri pun berbalah-balah, bertelagah. Ya, sebab apa mereka pun tak faham, tak jelas, tak clear. Ya. Ya, mereka baru dengar, ya. Jadi mereka pun betul pasal kiamat pula, ya. Orang yang dimasukkan fihi mukhtalifun, dalam tafsir ini, yang mana orang yang beriman percaya kepada berita besar itu. Yang dah beriman, yang terima Islam, ikut Nabi Muhammad SAW, semua percaya. Ya, manakala orang yang kafir pula mengingkari dan tidak percaya kepadanya. Itu yang mereka duk balah tu. Ya, mereka tidak percaya, ya, kepada hari kebangkitan. Ayat yang keempat, kalla saya'lamun. Ya. Jangan sekali-kali, ingat, jangan sekali-kali mereka bersikap demikian. Ya, jangan sekali-kali mereka akan mengetahui. Saya'lamun. Tunggulah. Saya'lamun. Kamu akan tahulah. Dia macam itulah ayatnya. Ya. Ayat ni, jangan sekali-kali mereka akan mengetahui. Mereka akan mengetahui. Huraian dia, mereka bersikap demikian. Ini merupakan suatu amaran dan ancaman kepada orang kufur. Ingat ni ancaman. Kalla, jangan sekali-kali. Ingat ni, jangan sekali-kali. Saya'lamun. Mereka akan mengetahui apa yang akan menimpa mereka sebagai balasan kepada tindakan mereka mengingkari berita yang besar tersebut. Siapa yang mengingkar, mereka akan menerima balasan. Mereka akan bertemu. Saya'lamun. Perkara yang akan datang. Bila marinya hari kebangkitan nanti, mahsyar semua, ya, titian sirat dan sebagainya, mereka akan bertemu, akan tahulah makna cerita perkara kemudian. Saya'lamun, ya. Kemudian ditegaskan lagi, thumma kalla saya'lamun. Kemudian thumma kalla saya'lamun. Ulang ayat ni, berulang 2 kali, ya. Jangan sekali-kali mereka akan mengetahui. Mereka bersikap demikian. Kemudian jangan sekali-kali, diberi peringatan lagi, ya, diulang. Mereka akan mengetahui apa yang akan menimpa mereka. Ya, apa yang akan menimpa mereka. Pengulangan ayat ini sebanyak 2 kali adalah bertujuan untuk menguatkan dan menegaskan lagi maksud ayat yang sebelumnya. Dalam tafsir ini, musannif menjelaskan
pengarang kitab menjelaskan bahawa tujuannya untuk takkid, menguatkan dan menegaskan lagi maksud ayat yang sebelum, bagi peringatan. Ingat ni, kamu akan tahu kemudian. Macam tu. Ya. Kataan summa bermaksud kemudian disebut dalam ayat ini untuk memberitahu bahawa ancaman merupakan ancaman, peringatan yang kedua adalah lebih kuat daripada ancaman yang pertama. Nak tekan ke ayat ni betul-betul lah. Ya, serius ni. Serius, bukan main-main. Allah menggunakan perkataan ayat yang sebegini. Ya. Ummakalla saya'lamun. Ayat ancaman ni. Ya. Dan seterusnya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Ayat yang ke-6. Adakah tidak ataupun tidakkah kami menjadikan bumi hamparan? Uraian dia apa? Tidakkah kami telah menjadikan bumi seumpama hamparan, yakni terhampar dan terbentang seperti hamparan yang disediakan sebagai tempat tidur bayi. Mihada. Ya, mihada. Mihada ni apa? Tempat hampar. Ya. Alam naj'alil arda mihada. Buaya lah. Ya, disebut di sini disediakan sebagai tempat tidur bayi. Disebut buayan. Ya, minal lahdi, minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi. Ya. Kita kena menuntut ilmu daripada dalam buayan hingga ke liang lahat, kan? Okey. Sebagai hamparan. Bumi sebagai hamparan. Mihada. Ya. Allah kata apa? Tidakkah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ya, ni Allah jelaskan kepada manusia bahawa Allah yang menciptakan bumi. Allah menjadikan bumi. Ya. Tadi cerita pasal berita besar tadi ni, Allah nak cerita. Allah yang jadikan bumi. Ya. Wal jibala autada. Dan tidakkah kami telah menjadikan bukit bukau dan gunung ganang itu menstabilkan bumi seumpama pasak-pasak kemah yang menstabilkan kemah? Ya. Maknanya dihuraikan di sini dan bukit bukau dan gunung ganang itu pasak-pasak kemah. Tidakkah kami telah menjadikan bukit bukau, gunung ganang sebagai pasak. Disebut di sini menstabilkan bumi. Gunung ganang ni memang untuk menstabilkan. Peranan dia menstabilkan bumi sebagai jadi apa? Balancing. Kalau kita tengok dekat tayar kereta tu, ni kita beri contoh, kan ada buat balancing. Ada bubuh apa tu? Itu umpamanya. Baru tayar tadi dapat berpusing dengan baik. Itu juga bumi. Bumi kita berputar. Berpusing pada pada paksinya. Ya. Bumi ikut sains. Jadi bukit bukau gunung ganang ni lah sebagai paksi, sebagai balance, menstabilkan, disebut di sini, menstabilkan. Fungsi. Jadi apa kalau kita nak ambil pengajaran, ambil tadabbur, afala yatadabbaru. Ya, kita ambil tidakkah Allah kata apa, tidakkah kamu mengambil memerhatikan, ambil pelajaran. Ya, amqulu
Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Surah Muhammad ayat 24. Tidakkah kamu mengambil pelajaran daripada Al-Quran ataupun ke atas, ataupun hati kamu telah tertutup, terkunci. Jadi kita nak tadabbur. Tadabbur tadi kita sebut di awal tadi apa? Untuk kita memahami, memerhati dan kita berinteraksi, beramal dalam kehidupan kita. Ayat-ayat Al-Quran. Allah suruh kita tadabbur ayat Al-Quran. Memahami dan kita beramal. Itu dia, begitu tadabbur. Jadi kita tengok Allah dah bagi petunjuk kepada kita. Al-Quran sebagai petunjuk. Kita dah baca tafsir ni, kita dah tahu. Janganlah kita rosakkan gunung ganang, bukit bukau. Ya. Kerana dia menjadi penstabil. Dia mengimbangi muka bumi ataupun bumi itu sendiri. Kalau tidak, bumi langsunglah berputar, tak betul. Ya, kita kena. Dia ada kaitan dengan kedudukan bumi itu sendiri. Bila bumi ni dah, semua orang dah rosakkan bumi, bila bumi dah putar tak betul, nanti akan berlaku pada suatu hari. Itulah di antara bentuk-bentuk teori sains yang membuktikan bahawa suatu hari bumi ini akan musnah. Bila berlaga dengan planet-planet, bintang-bintang yang lain, planet-planet yang lain, itulah maknanya kiamat berlaku. Makna kiamat ni bukan dalam Qurannya, teori sains. Sebab tu Allah sebut di sini, wal jibala autada, dan gunung ganang, bukit bukau sebagai pasak. Ya, sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja. Seterusnya Allah berfirman lagi dalam ayat yang ke-8 dalam surah An-Naba, ya, dan kami telah mencipta kamu pasang-pasangan. Kami juga telah menciptakan kamu semua dalam keadaan berpasang-pasangan, iaitu lelaki dan perempuan, jantan dan betina. Allah beritahu kita ni. Tadi Allah cerita pasal jadi apa? Bumi. Ya, yang pertama bumi dah ada. Gunung ganang. Bila kita tengok di bumi, kita nampak yang besarnya gunung ganang lah. Kan? Lepas tu ada pula manusia, binatang. Kan? Ada manusia dan binatang yang Allah jadikan makhluk-makhluk ni berpasangan. Bukan kata manusia binatang je, tumbuh-tumbuhan pun ada jantan betinanya. Baru ada buahnya, baru ada hasilnya. Jadi kita boleh tadabbur, ambil di sini, ambil pelajaran dia untuk kita mengkaji bahawa inilah ciptaan Allah yang sangat hebat. Patutnya bila kita kaji Quran ni, kita lebih dekat dengan Allah. Masya Allah, hebatnya Allah cipta. Dan Allah terang dekat kita satu persatu. Daripada sebesar-besarnya makin kecil-kecil, sampailah manusia yang duduk di muka bumi ni dengan binatang-binatangnya Allah jadikan berpasang-pasang. Ada jantan, ada betinanya. Ada lelaki, ada perempuan. Bila pasang, ya, kita berpasang. Maknanya manusia ni, ya, itulah wujudnya nikah kahwin. Ada nikah. Nikah mesti berpasang. Ini fitrah dalam Islam. Mana boleh kahwin sejenis, sama gender. Ni bukan hukum Islam, bukan peraturan dalam Islam. Tak kiralah atas jenama human right ke, hak asasi manusia ke, aku suka dekat dia, dia suka dekat aku, sama gender pun boleh. Tidak, Islam tak boleh. Wa khalaqnakum azwaja. Aku jadikan kamu berpasang-pasang. Bila berpasang-pasang, inilah tabi'i manusia. Fitrah manusia ini iaitu, ya, kalau nak berkahwin, secara berpasangnya ialah lelaki dan perempuan. Bukan lelaki dengan lelaki, bukan perempuan dengan perempuan. Jadi, kena ingat, amalan yang songsang ini tak boleh. Contohnya amalan LGBT, ya, songsang ni keluar daripada akidah Islam. Tak boleh. Sebab tu kita tak benar kan Islam. Ya. Ingat ni. Apa dia LGBT ni semua? Lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Benarkan dalam Islam. Ya.
Allah dah sebut apa? Wa khalaqnakum azwaja. Ambillah pengajaran kita. Ambillah pelajaran daripada ayat ini. Seterusnya ayat yang ke-9, wa ja'alna naumakum subata. Dan kami telah menjadikan tidur kamu kerehatan. Wa ja'alna naumakum, kami telah menjadikan tidur kamu. Allah bagi tidur kita, tidur untuk rehat. Ya, tidur untuk rehat. Suatu nikmat disebut sini subata, iaitu rehat ni suatu nikmat yang menyebabkan kamu mendapat kerehatan untuk badan-badan kamu, untuk tubuh badan, kesihatan gitu. Sebab tu kita ni jaga macam mana pun kena tidur. Allah dah sebut, Allah jadikan tidur untuk rehat. Ikut teori perubatan mesti cukup berapa jam untuk tidur dewasa. Ya, tengoklah teori perubatan 5-6 jam. Untuk dewasa berapa, anak-anak berapa, 6 jam 7 jam. Tu kena cukup waktu tidur, kena ada waktu tidur. Tak boleh tak ada waktu tidur. Mesti kena ada. Ya, kena ada rehat. Ya, kita kena ada rehat. Nah, kalau di siang hari dipanggil apa? Qailullah, ya, kita boleh sekejap. Ya, kena ambil waktu sekejap. Itu sunat tu. Sunnah tidur sekejap. Sebelum masuk waktu sembahyang tu kita tidur sekejap, ya, kalau dah letih sangat. Ya. Bukan tidur berjam-jam, itu bukan qailullah lah tu. Ya. Jadi kena ada tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Rajin macam mana pun, nanti bila kita tak cukup tidur, kita boleh kena penyakit. Ya, penyakit kesan daripada tidak tidur. Jadi boleh bawa mudarat pada diri kita. Jangan kita, ya, mudarat ni kita kena elakkan. Jangan mudaratkan diri kita. Ya, nak rajin sangat, nak belajar, nak kerja sampai tak tidur. Tak boleh. Sebab Allah dah perintah kepada kita. Dan Allah jadikan tidur itu sebagai subata. Wa ja'alna naumakum subata. Kerehatan untuk kita. Jadi kita tahu, sibuk macam mana pun kena tidur. Itu dia. Orang Islam dia tetap kena jaga kesihatan kita. Wa ja'alna al-laila libasa. Seterusnya ayat yang ke-10. Ya, Allah cerita pula jelas kepada kita tentang tidur, tentang malam. Tentang waktu pula Allah terang. Dan kami telah menjadikan malam sebagai pakaian. Huraian di sini apa? Kami telah menjadikan malam menutup dan menyelubungi kamu semua, alam dan lain-lain dengan kegelapannya, seumpama pakaian yang menutup dan menyelubungi badan pemakainya. Pakaian. Jadi belah malam tu waktu yang privacy. Untuk, kalau kita kata kenapa malam ni sebagai pakaian, dalam ayat yang lain, ayat saya dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum. Ya. Mereka orang perempuan, isteri-isteri itu sebagai pakaian. Wa antum libasul lahun. Ya. Dan kamu pula, bagi orang lelaki, suami-suami, isteri kamu tu kamu juga adalah pakaian kepada isteri kamu. Jadi pasangan tadi, suami isteri, ya, berpasang-pasang tadi jadi pakaian untuk berseronok-seronok antara lelaki dan perempuan secara yang halal. Ya. Yang belah malamnya sebagai pakaian. Ya, pakaian ni dia, kalau kita tengok kan, pakaian melindungi kita. Pakaian sebagai alat melindungi kita. Jadi melindungi kita daripada maksiat dan sebagainya. Ya, daripada melakukan zina. Jadi kita ada pasangan yang halal. Ya, dan malam itulah sebagai Allah jadikan sebagai pakaian. Waja'alna al-laila libasa. Ya. Waktu yang baik, waktu yang sesuai, ya, pada manusia sebagai pakaian. Dan tadi cerita waktu malam. Waktu siang pula, waja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami telah menjadikan siang waktu kehidupan.
Dijelaskan dalam tafsir ini, kami telah menjadikan siang sebagai waktu kehidupan, iaitu untuk kamu mencari rezeki dan melaksanakan urusan-urusan kamu padanya. Perkataan ma'asya bermaksud masa mencari sumber-sumber kehidupan. Asya, hidup, kehidupan. Mencari rezeki, mencari kehidupan, sumber-sumber kehidupan dan melakukan urusan-urusan hidup. Jadi kita ni kalau kita tengok panduan lah Al-Quran, siang malam ni ada tugas. Allah jadikan waktu ni pun, siang malam ni ada. Belah malam, waktu apa? Waktu rehat, waktu pakaian disebut tadi ya. Waktu kita di rumah. Dan waktu apa siangnya, waktu kita mencari kehidupan. Jadi ni panduan. Cerita kita buat kerja belah malam ke apa, pergi operasi ke, itu cerita lain. Panduan dah ada. Panduan yang sesuai untuk kerja-kerja manusia. Ya. Jadi ini yang telah Allah jelaskan kepada kita. Bahawa di waktu yang di waktu ada peranan siang dan malam. Allah Allah. Wa banaina fawqakum sab'a shidada. Ya, seterusnya ayat yang ke-12. Allah telah jelaskan kepada kita, kami telah membina di atas kamu. Wa banaina fawqakum sab'a shidada. Wahai umat manusia dan lain-lain, kami telah bina di atas kamu ni ya 7 lapis langit. Sab'an shidada, yang kukuh, yang kuat, yang teguh, tanpa dijejaskan oleh berlalunya masa dan zaman. 7 lapisan binaan. Dan kami binakan 7 lapisan. Kita tengok yang pertama, kita nampak ni. Yang pertama, langit dunia ni yang pertama, tu baru yang pertama. Jauh-jauh mata kita tengok segala galaksi, planet-planet semua ni, kita tengok planet ni, semua dalam lapisan yang pertama. Binaan yang pertama. Mengikut alisan yang saya pernah dengar mengikut alisan. Memang sebenarnya inilah ahli sains, ahli astronomi apa. Memang ada kajian yang menunjukkan bahawa langit memang berlapis-lapis, ada blok-blok dia, ada bila kita sebut wabanaina, Allah binakan, mana ada binaan di situ. Memang ada dinding dia. Memang ada dinding, memang kita tak sampai. Sebab semuanya duduk dalam planet ni, matahari pun duduk dalam lapisan yang pertama. Ya Allah, subhanallah, hebatnya ciptaan Allah ya. Subhanallah, hebatnya ciptaan Allah. Kajian-kajian bila dibuat, memang ada. Sebab itu disebut wabanaina, kami binakan ya, di atas kamu ini 7 lapis langit yang kukuh. Mana ada blok dia ada sepadan itu. Allahu Akbar, hebat, memang cukup hebat. Yang kita duk nampak ni semua hak yang pertama je. Planet-planet yang ada ni yang kita tak sampai, yang manusia sampai pun pergi ke bulan. Ya. Planet yang dekat-dekat dengan bumi je. Itu je. Tak sampai, lebih sikit dah. Matahari. Tahu sajalah matahari hancur. Lebur. Jadi itulah kehebatan. Subhanallah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai hamba, kita kena tadabbur, renung-renunglah kita. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tadabburlah Al-Quran ini. Ya. Jangan bagi hati kita ni tertutup. Ya. Hati kita tertutup. Ya. Baik. Jadi Allah jadikan binaan ada 7 lapisan. Macam mana kita jatuh, tapi yang sebab kita berada dalam, sebab tu terhad pemikiran kita ni terhad. Kajian ada apa? Yang setakat mana yang boleh kaji? Yang dalam bidang dia astronomi, ada apa tahu lah, ada blok-blok penemuannya, dia pun dapat kaji. Rupanya langit ni ada blok-blok ya. Maka benarlah firman Allah, wa banaina fawqakum sab'an shidada, ada binaan ya. Wa ja'alna sirajan wahaja. Seterusnya, dan kami telah mencipta matahari yang bercahaya terang benderang. Allah sebut sirajan wahaja sebagai pelita yang menerangi, yang menyala-nyala, mempahang. Allah tak sebut asyams, sebut
sirajan wahaja, sebagai pelita. Ya, Allah ciptakan matahari tadi sebagai pelita, sebagai cahaya yang panas, yang menyala-nyala, membahang-bahang. Ya, matahari yang bercahaya terang menerang. Memang kalau kita tengok tadi, bila kita sebut langit, ya, apa yang ada di langit, yang paling nampak kalau di bumi cerita tadi gunung ganang kan. Kalau di langit yang paling nampak matahari lah. Sirajan wahaja. Wa ja'alna sirajan wahaja. Ya. Allah mencipta daripada tadi kita tengok contoh ni semua Allah cipta. Ciptaan Allah, ciptaan daripada langit, daripada bumi, dah sampai ke langit pula dah ni. Dah sampai ke langit dah. Apa yang mencipta bumi, apa ada isi bumi, atas bumi tadi manusia, binatang, pasang-pasang tadi, dah sampai ke langit dah. Allah dah cerita peranan malam dah apa semua. Ya, dah sampai ke kalau di langit pula kita boleh nampak apa? Matahari. Makna merangkumi apa yang Allah cerita, Quran mukjizatnya dalam surah An-Naba ni, di bumi dan di langit. Apa lagi? Merangkumi semua. Ya. Wa anzalna minal muqsirati ma'an thajjaja. Juga Allah cerita berkaitan dengan langit. Dan kami turunkan daripadanya awan-awan yang hampir hujan, air yang mencurah-curah. Disebut sini, kami turunkan daripadanya kelompok-kelompok awan yang sudah tiba masa ia akan menurunkan hujan. Seumpama air, iaitu akan menurunkan air, iaitu hujan yang mencurah-curah. Mana Allah turunkan daripada langit tadi, awan-awan tadi, air, hujan. Tengok Quran dengan ilmu sains. Ya, dah terang dah. Maknanya turun daripada langit dekat daripada awan tu ialah hujan. Allah dah terang awal lagi. Ya, pada manusia. Ya. Linukhrija bi habban wa nabata. Ni peranan air pula. Tadi peranan matahari, ni peranan air pula. Ya, untuk kami keluarkan dan tumbuhkan dengan air hujan itu, biji-bijian seperti gandum dan sebagainya lah, dan tumbuh-tumbuhan seperti jerami yang menjadi makanan haiwan. Dan kami keluarkan maknanya daripada air tadi. Kita nak gunakan air hujan tadi untuk tanaman, pertanian. Jadi orang petani, orang yang mengusahakan hasil pertanian, gunakan air. Jadi air ini untuk kegunaan tanaman, untuk kegunaan manusia, dan untuk kehidupan manusia, bagi golongan petani, untuk sumber makanan manusia. Jadi air tadi peranan dia guna untuk hasil tanaman, untuk menghidupkan tanaman. Semua ada peranan yang Allah jadikan. Semua Allah ciptakan. Ini berita yang Allah nak cerita, berita besar. Ya, kaitkan dengan semua ciptaan-ciptaan Allah. Ya, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang merimbun subur. Jannatin, jannah. Kalau kita syurga ni syurga dunia, tuan-tuan. Dia dah keluar tanaman-tanaman, kebun-kebun dah merimbun-rimbun, hutan-hutan yang merimbun-rimbun. Bukan setakat kebun-kebunnya, semua dah merimbun. Kita tengoklah kebun-kebun kita. Tambah di Malaysia ni, ya Allah, negara kawasan Khatulistiwa dan tropika, ya. Hebat. Tanam macam-macam. Tumbuh. Cantik. Hutan kita. Hutan tropika kita cantik. Tumbuhan. Kayu balak berhidup semua. Dengan subur. Umpama jannah. Jannah syurga dunia lah. Taman-taman ni syurga dunia. Sebenarnya kalau kita kena jaga. Ya, kita kena jagalah taman-taman. Syurga-syurga dunia ni. Hutan-hutan yang merimbun-rimbun. Tanaman-tanaman, kebun-kebun. Sebab tu cantik. Kita tengok bila kita duduk di atas tanah-tanah yang penuh dengan tanaman. Hasil Allah beri rezeki dengan hujannya. Ya. Dengan tumbuhnya tempat-tempat itu. Cantik-cantik tanaman. Bila ada kawasan yang ada tanaman, ada sungai, memang cukup cantik. Itulah syurga dunia dipanggil, ya, syurga dunia. Jadi kita kena pelihara. Ya, manusia kita kena pelihara.
jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau dalam ayat Quran banyak sebut pasal syurga yang mengalir-ngalir air di bawahnya. Kita dah boleh nampak dah gambaran hebat. Digambarkan dengan taman-taman di dunia ni, bayang ada air pula mengalir di bawah. Cantik lah tempat tu. Gambarkan syurga cukup cantik. Di dunia pun yang ada sekarang tempat-tempat rekreasi tu pun dah cantik. Ya, tempat bukit bukau, taman-taman dan tanaman, tumbuh-tumbuhan cukup cantik. Ya, dengan pandangan hijau kita tengok ya. Cukup seronok. Subhanallah. Jadi kita jaga. Kita sebut jannatin alfafa. Dan kebun-kebun yang merimbun-rimbun subur, dan juga semua tempat-tempat yang merimbun-rimbun tanaman yang tumbuh. InsyaAllah nanti kita sambung lagi sampai kita baca surah An-Naba ni sampai ayat 16. Ya, ayat 16 insyaAllah kita akan sambung tafsir kita dalam siri yang akan datang. InsyaAllah kita sambung dengan ayat yang ke-17 dalam surah An-Naba juzuk amma, juzuk 30. Ya, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.